Dan ini baru plot moving forward. Why are you telling me this so many times? The same thing, benda yang sama hang ulang banyak kali. Sepatutnya bukan ke aku kena tahu lebih lagi? Cerita ni macam ni saja ke? Macam tu lah. Setelah sekian lama hampa menanti video review ni, kali ni Una datang. Okay, actually banyak kali dah orang tanya Kak Una pasal review buku Kapal Terakhir di Dunia Ketiga ni. Sebab Una antara yang terawal habiskan, tapi Una agak lambat untuk keluarkan review. Una nak ambil tempoh bertenang tu sebab aku macam enraged sangat. Mereka tak sabar nak dengar Una punya pendapat tentang review buku Kapal Terakhir di Dunia episod ketiga. That's why hari ni kita merealisasi penantian mereka tu. Okay, so Una dah sediakan skrip untuk Kapal Terakhir ni seperti biasa. Dan skrip kali ni panjang nala. Aku rasa skrip ni antara skrip yang terpanjang yang Una siapkan untuk video review di channel ni. As usual, kalau korang tak subscribe lagi, please subscribe kat bawah sebab Una mencuba untuk keluarkan video setiap minggu. I'll make sure that video yang Una keluarkan berkualiti. Okay, Una punya draft review sangat panjang, antara yang paling panjang iaitu daripada sini sampai sini, sampai sini, sampai sini, sampai sini, sampai sini, sampai sini, sampai sini. Berhabis. Una draft ni 2 jam Una rasa tadi. Una tak pasti sama ada videonya akan jadi 2 part ataupun 1 video saja. Kalau dia panjang sangat dan Una tak boleh nak edit tanpa meninggalkan part-part yang penting, Una akan bahagikan video ni kepada 2 part. So make sure kalau ada 2 part, hampa kena tonton kedua-dua video ni, okay? Ya, without further ado, Una rasa let's start with the review. Okay, sinopsis Kapal Terakhir di Dunia secara ringkas lah. Mana tahu kalau hampa belum baca lagi Kapal Terakhir di Dunia 1 dan 2. Ini yang hampa kena tahu berkenaan buku ni. Ini saja. Buku ni tentang dunia masa depan yang kucak-kacir di mana dunia dihentam oleh meteor. Ada banyak debu-debu dan ada virus. Kemudian manusia bermutasi dan manusia yang terselamat, mereka naik di atas bokor dan dicipta untuk tamadun manusia akan datang, iaitu sekarang dalam Kapal Terakhir ni lah. So, aduh motor tu pun. So itu je yang hampa kena tahu kalau hampa tak baca langsung buku Kapal Terakhir di Dunia. Watak utama dia adalah Arya, kedua utama ialah Vuk, Anna dan Noha and the gang yang lain lah. Tu antara watak yang difokuskan dalam cerita ni. Ada beberapa perkara yang berulang daripada Kapal Terakhir 2 dan 1. So yang tu Una tak akan sebut dalam video review ni. Una akan straight to the point terus kepada apa yang teman buat bagus, the positive and the negative. Negatif tak ada lah macam negatif sangat kan, tapi mungkin ni something yang boleh diperbaiki oleh penulis lah, apa yang dia tergelincir sikit lah dalam buku ni. Ramai juga sebenarnya selepas Una buat video review Kapal Terakhir 2 dan 1, mungkin apa boleh check kat sini, Una dapat banyak feedback. Kalau bukan dekat ruangan comment section dekat YouTube, Una dapat dekat IG, Una dapat dekat Twitter. Ramai sangat yang kata tertarik untuk baca Kapal Terakhir di Dunia selepas tengok video review Una. So that is the proof that walaupun video review tu mungkin tidak kena dengan cita rasa pembaca lah, mungkin peminat tegar temeh akan rasa macam hang ni kutuk temeh penat tulis ni kan, tapi hang criticize benda ni sekian-sekian, nak menulis bukannya boleh puaskan hati orang. So, perkara yang positif, dia berbaloi buku ni kalau korang nak tahu jawapan kepada persoalan-persoalan dari KTDD1 dan KTDD2. Orang yang akan suka buku ni obviously adalah daripada kalangan peminat tegar temeh yang sentiasa nak mengumpul karya temeh. Memang sukalah dengan figura yang bernama temeh ni, jadi buku ni sangatlah sesuai untuk korang dapatkan untuk lengkapkan trilogi Kapal Terakhir di Dunia. Kalau korang yang mencintai Vuk, yang suka karakter Vuk seperti Una, ada jawapan apa yang terjadi kepada Vuk, kenapa Vuk berperangai begini, apa yang berlaku di sebalik tabir. Kalau korang nak tahu jawapan itu, patutlah hampa dapatkan Kapal Terakhir di Dunia Ketiga ni. Tentang sticky flags yang Una guna kali ini Una tak guna banyak color. Pada awalnya nak guna color merah, tapi merah ni sebelum ni Una tentukan adalah untuk watak, untuk menanda watak. Hijau untuk jawapan. Orange atau kuning adalah untuk kritikan sosial dan message. As you can see, tak ada langsung merah dekat sini. Ada
sebab dia banyak hijau. Dan hampa tengok kedudukan hijau ni kat mana. Depan-depan ni memang bersusun jawapan kepada persoalan temen yang daripada buku sebelumnya. Satu sticky flag yang aneh ini, yang terasing ni daripada kawan-kawan dia yang lain, sekejap lagi Una beritahu sebab apa. And then yang kedua, temen sangat excel bahagian pembinaan bokor tu, seperti yang diterangkan dalam blog temen. Una baca blog dia yang dicerita pasal kenapa open ending tu. Yang tu kita sebut sekali lagi. Kekuatan KTDD ni adalah pembinaan bokor tu sendirilah. Kalau korang tengok website ataupun blog temen kan arkitek kan, so dia lukis macam mana bentuk, segala angle yang bokor tu. Sfera tu simbolik kepada apa? Kepada dunia, bumi. Pembahagian masyarakat tu simbolik kepada status sosial kita. And then politik tu macam politik kita sekarang. So buku ni lebih kepada buku simbolik daripada buku novel lah. And then yang ketiga, temen kata dia lebih mengutamakan message berbanding daripada watak kan. Temen kata watak utama kepada kapal terakhir di dunia ni adalah message, bukanlah watak itself, bukanlah watak Arya. Arya bukanlah watak utama, tapi message yang dibawa dalam buku ni adalah watak utama. Itu dia punya statement temen lah. So kat situ dia buat Una terfikir lah, kalau buku ni tidak ditulis untuk dijadikan karya fiction, then kenapa tak jadikan ini sebagai karya simbolik terus? Tulis karya simbolik, marketkan sebagai karya simbolik, bukan sebagai karya fiction. Itu yang Una nampak paling sesuai untuk cerita kapal terakhir di dunia. Dan yang ini Una akan cerita kejap lagi juga. Yang keempat, kritikan sosial. Buku ni pun ada kritikan sosial juga. Una tanda dengan orange. Sebenarnya ada yang lain lagi selain daripada Una tanda ni, tapi dia macam kurang kuat kot, kurang memorable lah. So Una tak tanda. Ataupun ujung-ujungnya aku dah macam nak bagi cepat habis kan. Message dan jawapan berada di bahagian lebih daripada 50%, lebih daripada 50% kapal terakhir di dunia ketiga. And then untuk watak, the positive is temen sangat pandai tulis watak Vuk pada kali ini. Tak tahulah kenapa temen longgokkan pembinaan watak Vuk ni kat bahagian belakang. Dia macam tak kena cara jugalah nak longgok perubahan watak Vuk tu pada satu tempat. Sebab kalau dalam menulis watak, dia ada character arc kan. Kalau fiction kalau nak jadikan ni novel, pembinaan watak tu sepanjang cerita, sepanjang buku KTDD 3, sepanjang buku KTDD 2, sepanjang buku KTDD 1 ada arc dia. Dia tak boleh macam yang ni totally pangalan and then selungguk banyaknya character arc dekat KTDD 3 ni untuk watak Vuk and then habis. So dia macam tak smooth di situ lah. That is not how novel usually works. So pergi kepada hal yang lebih mendalam yang Una nak cerita, the not so positive part of this review. So untuk peminat tegar temen yang tak boleh kita komen sikit pasal temen, pangkah video ni jangan tengok part ni. This is my opinion about fiction writing. So bye bye untuk peminat tegar temen. Kalau yang kuat dia peminat tegar temen tapi semangat wajar, dia nak tahu pendapat Una keseluruhan, alhamdulillah, teruskan tengok part ni. Plot yang Una tengok dalam kapal terakhir di dunia ketiga ni, dia tidak berapa banyak sebab banyak sangat flashback, like literally banyak sangat. Pembaca dibawa ke belakang cerita, ke belakang susur masa. Tiba-tiba lebih sikit daripada 50% of the story, now you are in the present time. Timeline dah bergerak ke depan balik. It was not smooth. Tiba-tiba ada POV pakatan matahari tu pula, arwah Vuk tu pula. Vuk ni nampak seperti orang yang baik sangat dan sangat berbeza daripada bila kita melihat melalui watak Arya seperti yang 1 dan 2. Cerita dia rasa macam janggal kalau buku pertama dan kedua guna satu POV, and then buku yang ketiga terus nak tengok pakatan matahari punya POV. Permasalahan yang berlaku dekat KTDD ketiga ni adalah nampak macam temen dia mengulang balik peristiwa yang sebelum ni. Apa sebenarnya yang berlaku di sebalik tabir dengan Vuk, apa sebenarnya yang berlaku dengan Koba. Daripada muka surat pertama sampailah sini yang Una tanda sticky flag yang aneh ini.
So can you see it's even more than 50% of the book. Okay, so ini adalah flashback sahaja dan ini baru plot moving forward. Why are you telling me this so many times? The same thing, benda yang sama hang ulang banyak kali, cuma daripada sudut yang berbeza. Sepatutnya bukan ke aku kena tahu lebih lagi sebab cerita ni macam ni saja kan? Macam tu lah. Lepas tu bila dia buat flashback, kan ada misteri-misteri tu. Kita di rumah dan tu ada beberapa persoalan pasal Mugor lah, segala mak nenek semua tu lah. Dia memang dijawab, tapi Una nampak macam penulis tak tahulah dia plan macam mana kan, kita tak tahu. Nampak macam dia ambil kertas mahjong tu and then dia tulis semua cerita and then dia nak lungguk jawapan semua aku ambil letak kat sini. Sepatutnya jawapan kita tak ada lah lungguk macam tu. Kita jawab sedikit demi sedikit sepanjang buku dan clue pun kita tabur sedikit demi sedikit daripada awal sampailah habis cerita. Sepatutnya begitulah cara penulisan fiction yang smooth. So kita tak nampak macam tiba-tibanya dah perangai dia macam ni, tiba-tibanya dah begini. Mungkin Temel berfikiran macam aku kena juga tulis macam ni, lungguk semua jawapan kat sini. Sebab Arya punya pemikiran memang sangat salah, Vuk pula memang sangat berlainan dia punya view. Bila dah tukar POV, semua kena lungguk kat sini. Padahal ada cara lain sebenarnya. Ada cerita yang dia menggunakan teknik dua POV yang berbeza. Sama kan dengan kes ni, dua POV yang berbeza. Cerita itu adalah Fractured. Aku tengah tengok skrip, aku lupa. Bila kita decide untuk guna teknik POV yang bertukar dalam sesebuah cerita, tidak bermakna clue haruslah dilungguk di bahagian belakang cerita. Contoh macam dalam cerita Fractured, kita nampak clue tu ditabur daripada awal. The very first scene kita dah nampak dah misteri, clue, jawapan tu di-reveal sedikit demi sedikit daripada awal sampailah habis cerita. Setiap angle tu adalah clue. Lighting, susun atur ni, kenapa orang ni ada di sini dan sebagainya, sekecil-kecil detail adalah clue kepada apa sebenarnya yang berlaku, misteri dalam cerita Fractured. Sepatutnya buat macam tu lah kalau nak tulis penulisan fiction yang lancar. My question is it really open ending or unfinished writing? Kita baca tu kita dapat vibe ini adalah karya simbolik tau. Tapi kalau ini kita dapat mixed signal. Kalau lah buku-buku yang dikerat ni, 3 episod ni kita gabung jadi satu buku, tetap nampak perubahan watak tu macam